Jadi, okey. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih kerana masuk ke kelas, Afiq. Jadi, cikgu akan sambung sekarang ya. Okey, jadi sebelum kita mulakan kelas, mungkin ada antara kita tanyalah, kenapa kita tak buat untuk laporan eksperimen. Jadi, dengar ya. Laporan eksperimen tu cikgu akan berikan anda beberapa hari, mungkin seminggu ini untuk melengkapkan laporan Mari Sains 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4 dan cikgu telah merakamkan ataupun merekodkan ya video Google Meet itu dan upload ke YouTube. Kamu boleh tonton YouTube sebelum ini ya. Cikgu dah memang upload dan letak ke dalam grup. Hari ini cikgu pun tak nak buang masa. Cikgu memang nak mulakan bab yang baru iaitu bab kelima. Sebelum ni bab 4 kadar tindak balas. Hari ini kita akan masuk ke bab 5. Tajuk dia sebatian karbon. Sebatian karbon. Okey murid-murid, kalau anda tengok pada skrin, kalau anda tengok pada skrin, kalau tidak boleh tengok pada buku, mungkin kamu akan tertanya 2-3 perkara di sini. 2 atau 3. Pertama yang paling utama, kenapa saya nak belajar? Kenapa saya nak belajar sebatian karbon ni? Yang paling utamalah. Okey, jadi kedua, apa itu karbon? Ketiga, apa itu sebatian? Cikgu akan selesaikan benda ini satu demi satu. Untuk mulakan topik ini, bab ini telah memberikan anda soalan tau. Kalau anda tengok pada muka surat 140 ini, dia minta anda namakan dua sebatian karbon semula jadi yang merupakan barangan ekspor Malaysia. Barangan ekspor Malaysia yang memberikan sumbangan besar. Yalah, kita nak belajar sains. Banyak orang kata, cikgu, saya belajar sains tak guna pun apa-apa dalam hidup saya. Dengar ya, sains ada ilmu atau disiplin sains ataupun kita panggil penyiasatan saintifik. Itu pun dah diterangkan pada kelas sebelum ni. Yang kedua, utamanya adalah untuk membukakan mata anda, membukakan minda anda, mata anda untuk tengok di manakah anda boleh mencurah bakti ataupun bekerja. Okey, bekerja. Jadi anda pun cakap, cikgu, belajar sains pun saya bukan nak bekerja. Jadi dengar je. Mana tahu nanti benda ini dia akan datang minat. Jadi utama sekarang, kalau tengok soalan utama, kenapa saya nak belajar? Soalan dah tanya, namakan dua sebatian karbon. Semula jadi yang merupakan barang ekspor. Jadi Afiq, rasanya kalau cikgu tanya kamu soalan ini, apakah dua sebatian karbon semula jadi yang menjadi barang ekspor ataupun sumber ekonomi negara? Rasanya kamu boleh sebut ke tak? Rasanya kamu boleh sebut ke tak? Apa sebatian karbon ni? Ya? Kita karbon tu apa ke? Sabarlah. Jadi sekarang kita tanya dua sebatian karbon. Apakah benda yang boleh melintaskan minda yang ada sesuatu yang Malaysia ekspor menjadi sumbangan ekonomi kepada negara? Rasanya ada ke tak benda yang kamu fikir? Apa benda yang Malaysia ekspor dulu? Ada ke tak? Petroleum. Ya, antara dia ia petroleum. Satu ialah petroleum, yang Terengganu kat Sarawak itu petroleum. Satu lagi minyak sawit. Minyak sawit. Okey, jadi Amanda pun cakap, okey, minyak sawit, petroleum, saya tahu dia ekspor, dia jadi sumber utama. Tapi balik kepada soalan kamu tadi, Afiq. Jadi apa itu sebatian karbon? Apa itu karbon? Apa itu sebatian? Benda ini sebenarnya pecah kepada dua bahagian. Jadi sekarang buka skrin. Ini cikgu perlu terangkan melalui skrin dengan tulisan lah. Bukakan skrin, tengok pada skrin cikgu. Jadi cikgu nak buatkan dia seringkas mana yang boleh. Untuk memahami apa itu sebatian karbon, kamu perlu memahami terdahulu tingkatan 4 ada satu istilah yang panggil unsur. Unsur rujuk kepada bahan yang terdiri daripada satu jenis atom. Poin dia satu jenis atom. Okey, manakala sebatian rujuk kepada bahan yang terdiri daripada dua atau lebih jenis atom. Dia punya point dia pada jenis. Jadi apa dia unsur? Cikgu nak bagi contoh sekarang.
Jadi unsur contohnya ada apa? Contoh seperti gas oksigen. Gas oksigen dengan formula dia O2. O2, ya, jika ada dua atom oksigen, tetapi berapa jenis? Berapa jenis atom kat sini? Satu, iaitu O. Nama dia panggil oksigen. Dua atom oksigen bergabung jadi molekul. Molekul. Cikgu, bila kita belajar ni tingkatan 4. Jadi poin dia penting, satu jenis. Ada apa contoh lagi? Contohnya banyak. Antara dia kalau kamu nak tahu, contoh logam tulin. Logam tulin. Seperti contohlah besi. Besi terdiri daripada atom Fe, ferrum. Maksudnya, kalau cikgu bagi satu ketul logam tulin, maksud dia, dalam dia hanya ada satu jenis atom saja. Biasanya besi. Kalau kamu tengok pada emas, emas pun paling tulen pun 99.9, 999 lah, 999. Maksudnya 99.9% itu adalah emas. Ada lagi 0.1% adalah unsur yang lain. Maksudnya dia bukan tulen sepenuhnya, tapi paling tulen 99.9. Boleh faham ke tak? Afiq, boleh faham? Boleh. Boleh? Jadi apa itu sebatian? Sebatian pula contohnya. Contoh yang lazim kita dengar, air. Jika air itu sebatian ke? Bukan molekul ke? Dia molekul tapi dia sebatian. Kalau air, dia ada formula H2O. H2O. Cikgu saya tahu, dia 3 atom. Ya, dia ada 2 hidrogen, 1 oksigen. Tetapi, dia ada berapa jenis atom di sini? Jawapan dia 2, hidrogen dan oksigen. Memang beza. Hidrogen dan oksigen gabung secara kimia, bentuknya air. Kamu mungkin tertanya, cikgu, ya ke air dibuat daripada hidrogen dan oksigen? Okey, macam ni lah. Kalau kamu pernah tonton cerita, ada satu cerita saintifik lah, tapi bagus tau. Kalau anda tertinggal di satu planet, tertinggal oleh kawan-kawan di satu planet, okey, yang kosong. Planet itu tak ada air. Tapi di tempat itu kamu ada bahan api. Kamu ada bahan api hidrogen dan oksigen. Kenapa ada bahan api hidrogen dan oksigen? Sebab untuk roket terbang ke angkasa lepas, biasanya dia ada dua panggil apa itu? Dia ada 2 tong cecair. Satu cecair hidrogen, satu cecair oksigen. Jadi orang yang tertinggal di planet tersebut, dia pun bakarkan dua-dua benda itu, hidrogen dan oksigen. Apabila dia bakar, hasillah air. Okey, hasillah air. Jadi air itu dalam cerita itu dah dibuktikan sekali lagi. Maksudnya adalah gabungan antara 2 jenis atom ataupun kita panggil 2 unsur, iaitu hidrogen dan oksigen. Cikgu, ada apa lagi yang saya perlu tahu? Seperti gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida pula, dia ada formula CO2. Ada 2 jenis, karbon dan oksigen. Cikgu, ada sebatian yang lebih daripada 2 jenis atom ke tak? Ada. Seperti glukosa. Cikgu, apa itu glukosa ni? Glukosa bahasa biasa kita sebut gula. Gula, formula dia C6H12O6. Jadi Afiq, saya nak tanya. Gula dengan formula C6H12O6 sini ada berapa jenis atom? Berapa? Ada 6 kan? Tak ada. Tengok betul-betul. C6H12O6 ada berapa jenis atom? Jenis. Berapa jenis? Ya, Afiq? Berapa? 3. Ya, betul. Ada 3. Cikgu dah tulis kat depan ni. Ada 3. Bayangkan, cikgu, karbon dioksida ada karbon.
Karbon dioksida biasa rujuk kepada gas yang kamu bernafas ataupun kamu hembus keluar. Karbon dioksida ada C, karbon. Glukosa pun ada karbon. Berbeza ke tak secara fizikal? Apa yang kamu nampak untuk gas karbon dioksida dan glukosa? Jelas berbeza. Karbon dioksida gas, tidak berwarna, tak rasa apa-apa. Glukosa bentuk biasa boleh jadi bentuk pepejal ataupun cecair. Meletakkan mulut, boleh rasa manis. Tapi bayangkan, dua-dua ini ada karbon, ada karbon, ada karbon. Nampak ke tak? Dengan adanya karbon, dia berbeza. Jadi, gas karbon dioksida ini dengan glukosa ini dipanggil dia ada karbon. Tapi disebab dia ada lebih daripada satu jenis atom, panggil dia apa? Panggil dia apa? Murid-murid? Afiq panggil apa ni? Sebatian. Sebatian apa? Sebab dia ada karbon, kita panggil sebatian? Sebatian apa? Sebatian karbon organik. Tak, organik nanti. Jadi ini panggil sebatian karbon. Bagus. Dah pergi yang muka surat seterusnya. Jadi sekarang boleh faham ke tak apa itu sebatian karbon? Ya. Jadi secara semua benda yang kamu tengok di sekitar, termasuk plastik pun ada karbon. Plastik pun dibuat daripada karbon. Dahsyat ke tak? Jadi semua benda ni ada karbon. Cikgu, ya ke? Okey. Tengok pada pensel anda. Pensel. Yang benda hitam itu. Benda hitam kamu bertulis itu karbon. Karbon. Macam-macam karbon lah. Okey. Rambut kamu, cikgu, rambut itu protein lah, tak ada karbon. Dalam protein ada karbon. Dalam protein ada karbon. Kamu makan nasi, kanji. Dalam pun ada karbon. Cikgu, kita makan karbon ke? Secara gambaran je, tapi kamu bukan makan karbon saja, kamu makan sebatian karbon. Jadi dalam bab ini ada banyak benda. Kalau kamu tengok muka surat 141, kata kunci, semua ini anda perlu faham. Banyaknya cikgu. Ya, saya akan sebut satu-satu dengan merujuk kepada bab atau muka surat seterusnya. Bagus ya, tadi kamu sebut organik. Kalau kamu tengok muka surat 142, pengenalan. Apa sebatian karbon? Okey? Sebatian karbon terdiri daripada dua jenis. Organik dan bukan organik. Ya, jika maksud organik bukan organik ni. Organik, dia rujuk kepada benda yang dihasilkan atau berasal daripada benda hidup. Cikgu, maksudnya apa? Macam ni lah. Afiq, baja organik. Apa yang kamu terlintaskan minda? Baja organik. Baja tumbuh-tumbuhan. Kalau macam tu, apa bezanya dia dengan baja kimia? Baja bukan organik. Dua-dua pun guna pada tumbuh-tumbuhan. Betul? Betul. Jadi, apa beza baja organik, baja bukan organik? Itu yang cikgu nak kau fikirkan. Sebab baja datang daripada tahi ayam. Ya, baja organik biasanya tahi. Tak semestinya ayam, tahi kambing ke, tahi lembu ke, tahi ayam. Tahi hasil daripada mana? Berasal daripada apa? Tahi berasal daripada apa? Daripada kumuhan perut. Tak, cikgu dah bulat kat sini. Berasal daripada apa? Benda hidup. Ya, bagus. Benda hidup. Kalau kamu tengok skrin lah. Kalau kamu tak tengok skrin, kamu tengok muka surat 142 ya. Ya, baja organik tahi. Tahi maksudnya hasil daripada benda hidup. Bukan organik pula. Bahan baja bukan organik. Macam mana pula? Hasil daripada tindak balas kimia. Bahan kimia A campur bahan kimia B campurkan. Itulah baja kimia. Baja bukan organik. Sebab berasal daripada benda bukan hidup. Jadi, apakah sebatian karbon organik yang anda perlu tahu? Seperti petroleum. Cikgu, kamu main-main dengan saya ke? Petroleum yang kita buat jadi petrol, gasoline itu berasal daripada benda hidup. Kalau kamu cakap tidak, maksudnya form 2 anda tak tahu dah belajar apa. Sebab petroleum kita dah belajar sama-sama dulu. Maksud dia, dulu ada binatang ke haiwan ke tumbuhan mati, ditekan di dalam tanah, masuk dalam dasar laut lagi, ditekan oleh tekanan yang tinggi. Dengan tindak balas bakteria, dia tukarkan sisa ataupun bangkai-bangkai haiwan itu jadi petroleum. Berasal daripada benda hidup ke tak petroleum? Ya. Sebatian karbon organik termasuk juga sutera. Cikgu, sutera itu pun dibuat daripada karbon. Dalam itu ada karbon.
Arang kayu pun karbon. Okey, karbon. Karbonnya. Jadi, cikgu, sebab yang karbon bukan organik, batu kapur okey, saya faham. Dia ambil daripada tanah, dihasilkan daripada batu, okey, tak apa. Itu bukan hidup, saya setuju. Tetapi, kenapa karbon dioksida dikira sebagai bukan organik? Cikgu, bukan ke kita bernafas hembus karbon dioksida? Karbon dioksida berasal daripada benda hidup. Kenapa bukan hidup sekarang? Afiq nak cuba jawab tak? Aha. Nak cuba jawab ke tak? Ataupun rasa cikgu tanya banyak kali pada saya? Saya boring lah. Macam mana? Sebab karbon ni dia tak hidup, dia tak ada badan. Bukan. Cikgu sekarang soalan cikgu ialah karbon dioksida. Karbon dioksida kan merujuk kepada gas yang kita hembus keluar semasa bernafas. Betul ke tak? Betul. Jadi kenapa dia letak kepada sebatian karbon bukan organik? Kenapa dia tak jatuh pada organik? Sebab dia gas. Kalau kamu kata gas itu, okey, kalau kamu kata gas, banyak benda-benda gas itu pun kira organik. Okey, dia bukan sebab gas ke pepejal ke cecair. Cikgu pun tak nak kembangkan isu di situ. Yang penting, isu dia kalau ikut tafsiran di sini, patutnya bukan organik, hasil daripada benda bukan hidup. Tapi kita sedia maklum karbon dioksida bernafas hembus keluar dari benda hidup. Jadi kita pun mula fikirlah. Okey, karbon dioksida kita bernafas. Tetapi rupa-rupanya karbon dioksida juga dihasilkan melalui pembakaran. Pembakaran. Cikgu, bakar? Ya. Apabila kita nyalakan api, bakarkan apa-apa benda, dia akan hasilkan karbon dioksida. Setuju ke tak? Setuju. Setuju. Jadi pembakaran itu ialah benda hidup ke benda bukan hidup? Pembakaran itu benda hidup ke benda bukan hidup? Tak hidup. Tak hidup. Ya, jadi karbon dioksida itu ada sebatian karbon bukan organik. Sebab kebanyakan karbon dioksida di sekitar kita dihasilkan bukannya daripada pernafasan, lebih kepada pembakaran. Kamu pun tanya, ya ke cikgu? Tempat saya tak ada orang bakar sampah pun. Oh tidak. Pembakaran jangan tengok pada pembakaran sampah saja. Kamu kalau naik kenderaan pun, murid-murid, kalau naik kenderaan, macam mana kereta itu bergerak? Cikgu, kereta itu bergerak sebab enjin lah. Okey, baik, bagus. Enjin itu bergerak sebab apa? Enjin itu bergerak sebab dia bakarkan petrol. Kita cucuk masukkan petrol yang orang tengok RON 95, RON 97, harga naik turun. Okey, petrol itu masuk kereta, bakar. Barulah dia boleh gerakkan enjin. Bakar. Itu pasal exhaust itu akan keluarkan gas. Jadi pembakaran. Kenderaan digerakkan oleh pembakaran. Pembakaran petrol. Jadi cikgu, macam itu ke? Iya. Itulah menjadi isu sekarang. Kita akan pergi ke satu bahagian. Okey. Kenapa kita nak sebut pasal karbon? Okey, murid-murid. Di sini ada tanya kita karbon. Murid-murid kita karbon. Cikgu, kenapa saya nak baca kita karbon ni? Cikgu, kalau nak kamu baca bab ini, muka surat 142, cikgu nak kamu bulatkan tumbuhan hijau pada tengah-tengah. Dan kalau boleh, tengok garis biru. Garis biru. Kamu akan nampak karbon dioksida dalam atmosfera dikumpul melalui pelbagai tindak balas. Dari pereputan, dari respirasi, sehingga ke pembakaran. Semua hasilkan karbon dioksida. Satu-satunya cara karbon dioksida boleh dikurangkan dalam atmosfera ialah biru itu tulis apa? Garis biru itu? Garis biru itu tulis apa, Afiq? Fotosintesis. Ya, satu je ialah fotosintesis. Kamu pun dah tertanya. Cikgu, so what? Apa kaitan hidup saya dengan karbon dioksida? Kalau kamu tanya, bagus. Kalau kamu tanyalah. Sebab gas karbon dioksida ini perlu tengok pada skrin, tulis ke bawah itu. Gas karbon dioksida menyumbang kepada
kesan rumah hijau. Cikgu, apa kamu cakap ni? Kesan rumah hijau, bab yang cikgu sebelum ini sebut, yang menjadikan persekitaran kita makin panas. Kita sentiasa dimaklumkan dalam surat khabar, berita ke media sosial. Suhu persekitaran bumi makin meningkat. Makin meningkat. Sebab apa? Cikgu saya tak buat apa-apa pun. Tolong. Selagi kamu manusia yang di bumi, kamu guna kenderaan ke apa-apa, termasuk pun kamu bernafas, semua kamu menyumbang kepada pembebasan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida itu kalau kumpul, dia akan jadi makin panas. Nak tanya ke tak kenapa gas karbon dioksida kumpul, dia akan jadi makin panas? Afiq? Afiq, nak tahu ke tak? Ataupun sudah tahu? Tak tahu ke ataupun tak tahu? Itu je. Tahu. Tahu kan? Jadi dengan cepat je aku cakap, dengan cepat je. Kalau anda tengok pada skrin anda sekarang, ini buka skrin kejap je. Disebabkan gas karbon dioksida makin banyak. Okey? Jadi atmosfera penuh dengan gas karbon dioksida. Apabila cahaya matahari, kamu boleh tengok matahari dia masuk, cahaya matahari dipantul keluar, tak ada masalah. Garis lurus tu, garis cahaya. Cahaya dipantul, boleh, tak ada masalah. Tetapi, apabila cahaya kena pada permukaan bumi, haba dibebaskan. Disebabkan karbon dioksida makin banyak di atmosfera, jadi haba terperangkap. Apa yang terperangkap? Haba. Itu pasal kalau anda tengok balik pada bahagian ni, kamu akan sedar dengannya pokok yang makin sikit, kita tebang pokok, dan kita pula menyumbang setiap satu orang, bukan satu keluarga, satu orang satu kereta lagi, dengan kilang semua, karbon dioksida akan makin tinggi. Memang makin tinggi. Kita memang menyumbang kepada kesan rumah hijau. Jadi, bab muka surat 143 jelaskan bahawa highlight karbon dioksida dibebaskan ke atmosfera melalui 3 proses. Highlight dibebaskan. Pertama, respirasi. Kedua, pembakaran. Apa itu respirasi? Tindak balas dalam badan kamu untuk menghasilkan tenaga, memberikan anda bergerak. Okey, dia akan hasilkan karbon dioksida. Itulah pasal ketika anda bernafas, karbon dioksida lebih dihembus keluar sebab oksigen dan gula dibakar dalam badan untuk menjanakan tenaga menghasilkan karbon dioksida. Jadi respirasi, pembakaran dan penguraian. Kalau dibiarkan satu mayat satu tempat, bangkai ke mayat kan, dia akan hilang. Bakteria makan. Ketika bakteria makan, reputkan bangkai ataupun mayat itu, proses itu akan juga hasilkan karbon dioksida. Jadi makin banyak karbon dioksida, satu je cara karbon dioksida boleh dikurangkan. Highlight perkataan karbon dioksida diserap melalui proses fotosintesis. Diserap oleh tumbuhan hijau untuk menjalankan fotosintesis. Cikgu, jadi kenapa? Tulis di tempat fotosintesis itu, ada ruang kosong kat sana kan murid-murid. Cikgu nak kamu tulis, kalau sempat tulis kat situ. Karbon dioksida campur dengan air akan menjadi glukosa dan gas oksigen. Proses ini perlu ada cahaya matahari dan ada klorofil. Okey, inilah fotosintesis. Dia tukarkan karbon dalam karbon dioksida menjadi sebatian karbon dalam glukosa. CO2, glukosa C6H12O6. Karbon yang boleh dimakan dan digunakan oleh organisma lain. Jadi faham ke tak Afif? Afif boleh ikut? Bukan Afif lah, Afik. Ya. Dia laju ke tak? Ataupun dia perlahan sangat? Okey je. Okey je kan? Jadi muka surat 143. Kalau boleh tuliskan benda ini, nanti tengok balik. Kamu boleh tengok semula benda ini dan isikan lah. Jadi, baru saya nampak karbon dioksida dijadikan kepada sebatian karbon organik. Glukosa ini dikira organik. Karbon dioksida ialah tak organik. Jadi,
Ada benda yang kita akan bincang pada kelas akan datang. Cikgu akan sambung dulu ya. Jadi kelas akan datang, saya akan mula dengan muka surat 144. Kita akan isikan ke dalam ini apakah kita karbon yang berlaku di dalam rajah 54 ini. Kita akan bincang sama-sama. Okey, sabar ya, sabar, kita tak buat hari ini. Kita masuk ke muka surat 145. Kita perlu mulakan hari ini dengan topik hidrokarbon. Tadi sebatian karbon, sekarang hidrokarbon. Ya, hidrokarbon ini dipecahkan kepada dua perkataan. Hidro ini bukan air, dia rujuk kepada hidrogen dan karbon. Jadi maksudnya hidrokarbon, sebatian hidrokarbon ialah sebatian karbon organik. Organik yang terdiri daripada unsur karbon dan hidrogen sahaja. Jadi macam mana sebatian hidrokarbon ini diperolehi melalui secara semula jadi. Jadi diberikan dalam gambar raja ini hidupan laut yang mati terbenam di dasar laut. Selepas berjuta-juta tahun, sisa itu tertanam semakin jauh ke dalam dasar laut. Cikgu nak kamu highlight kesan penggabungan kesan tekanan dengan tekanan oleh lapisan pasir dan lumpur. Highlight haba yang diserap daripada persekitaran dan proses penguraian oleh bakteria. Ada berapa poin di sini? 1, 2, 3. Tekanan, haba dan penguraian. Sebab dia termendak ke bawah, pasir makin banyak tekanan tinggi, haba pun makin banyak, makin diserap banyak. Bakteria menguraikan sisa-sisa tersebut ataupun kita berkata bangkai-bangkai semua itu, maka jadilah petroleum dan gas asli di bawah tanah. Boleh faham ke tak, Afiq? Boleh. Ingat tau, tekanan, haba dan penguraian bakteria. Sama je dengan arang batu. Tadi kita pembentukan petroleum. Cikgu, arang batu itu apa cerita? Kalau kamu tanya, cikgu tanya. Setiap kali BBQ, orang akan gunakan arang batu kan? Betul kan? Arang batu itu cikgu saya tahu. Korek dari bawah tanah ataupun dalam gua. Tapi cikgu tanya, macam mana arang batu itu dibentuk? Okey, dibentuk daripada sisa tumbuhan yang mati di daratan, tertanam dengan kesan tekanan juga tekanan, haba dan juga penguraian oleh bakteria. 1, 2, 3. Jadi mereka makin lama ditekan di dalam tanah, di dalam gua, jadilah arang batu pepejah. Arang batu itu kalau kita guna, kita bakar, makanan jadi sedap. Sebab dia punya tenaga haba yang dihasilkan cukup kuat. Setuju ke tak? Setuju ke tidak? Setuju. Lagi pun, arang batu ini juga digunakan banyak di Malaysia untuk menjanakan tenaga elektrik. Okey, jadi cikgu sambung juga. Sambung ya, muka surat 146. Ini cikgu tak nak sebut banyak. Okey, tapi penyulingan berperingkat petroleum. Ya, kalau petroleum, kenapa kita nak sebut? Dia sebatian hidrokarbon, tapi dalam dia itu bukannya satu benda je ada. Dia merupakan campuran. Banyak benda yang boleh dikeluarkan. Itu yang cikgu minta, kalau kamu boleh bukakan skrin anda. Kalau tengok skrin anda sekarang ya. Penyulingan petroleum, berperingkat petroleum. Kalau kamu tengok skrin sekarang, okey, kalau kamu tengok skrin, kamu akan nampak petroleum boleh dijadikan kepada gas petroleum yang kita guna di dalam dapur, jadikan petrol untuk gerakan kereta, jadikan nafta untuk membuat pelarut, racun perosak dan macam-macam industri, dijadikan kerosin untuk gerakan kapal terbang, diesel untuk gerakan bas dan lori, minyak pelincir untuk melincirkan pergerakan kereta, juga dijadikan minyak bahan api untuk kapal, dan bitumen yang hitam itu taruh di atas lebur raya, jadikan jalan raya itu makin bagus diguna. Jadi di situ kamu nampak, boleh cari duit ke tak? Boleh cari duit ke tak, Afiq? Boleh. Jadi di sinilah cikgu suka ungkit, bukan ungkit. Memang cikgu nak sebut dah, walaupun benda yang tengah rakam. Cikgu tidak memandang rendah pada
penjaja ke ataupun pegerai ya, jangan salah faham cikgu ya. Jadi belajar sains ini sekurang-kurangnya bukakan mata anda. Kamu boleh terfikir, oh cikgu saya nak pergi kerja gali petroleum lah, kerja dalam industri petroleum. Boleh ke? Boleh. Tapi perlu belajar. Perlu belajar bidang sains dengan bagus. Dan kalau kamu tak belajar, mungkin kamu akan terperangkap di satu ruang lepas anda habis belajar SPM. Kamu mungkin fikir hanya nak pergi jual burger saja. Mungkin kamu fikir, okey, saya tak belajar sains ni. Kamu tak belajar sains kan? Jadi kamu masuk nak pergi jual burger, pergi jual pizza. Okey? Jadi pergi jual. Jadi benda itu kamu fikirlah, yalah, saya nak sesuatu kerjaya yang lebih mencabar, lebih mencabar. Jadi sains buka mata anda. Okey, sains bukakan mata anda untuk ceburi bidang yang tidak diketahui sebelum ini di dalam hidup anda. Selamat datang Miza. Selamat datang Miza. Miza, are you there? Miza, nanti tak apa ya, boleh tengok semula panggil apa itu, record video kelas ini ya, tengok semula. Nanti tanyalah soalan pada kelas akan datang lah, kalau boleh masuk kelas tepat pada masa. Okey, jadi cikgu sambung sekarang. Penyulingan petroleum ini telah disebutkan ketika tingkatan 2 ke 3, cikgu lupa tak. Jadi cikgu tak nak masuk secara mendalam. Cikgu nak sekurang-kurangnya masuk sehingga ke, sekejap ya, cikgu tutupkan telegram ni kejap. Jadi cikgu nak henti sehingga ke sebatian hidrokarbon tepu dan tak tepu. Cikgu, tadi dah sebatian karbon, okey, saya terima. Saya belajar organik dan tak organik, terima. Saya juga belajar sebatian hidrokarbon, terima. Saya belajar petroleum, terima. Sekarang tiba-tiba keluar sebatian hidrokarbon, okey. Tepu dan tak tepu. Tepu dan tak tepu. Jadi apa maksudnya tepu? Sebatian hidrokarbon tepu, highlight pada muka surat 148. 148, hidrokarbon tepu rujuk kepada ikatan kovalen tunggal, bulatkan tunggal di antara atom karbon. Maksud dia, cikgu tak kira kamu belajar kimia ke tak belajar kimia, setiap karbon huruf dia, simbol dia ialah C, dia akan ada 4 garis yang cabang keluar. Untuk hidrokarbon tepu, satu C akan ada 4 garis bercabang keluar pada semua arah. Manakala hidrokarbon tak tepu pula, maksud dia akan mempunyai ikatan kovalen ganda 2 di antara atom karbon. Di sini kamu akan nampak pada gambar raja bawah ini. Tengok gambar raja bawah ini. Kamu akan nampak C, 2 hidrogen dan 2 garis dengan C yang sebelah. 2 garis dengan C yang sebelah. Jadi menjadikan dia kurang hidrogen. Tak tepu. Kurang hidrogen. Faham ke tak faham? Faham ke tak faham, Afiq? Faham. Jadi perlu tahu ikatan kovalen ganda 2. Jadi akan jadikan dia tak tepu, maksudnya tidak memenuhi hidrogen secara maksimum. Okey. Jadi apakah nama untuk kumpulan yang hidrokarbon tepu, hidrokarbon tak tepu ini? Cikgu nak perkenalkan istilah baru lagi, iaitu siri homolog. Maksud dia, alkana akan ada simbol dia dan susunan dia yang kita namakan siri homolog. Manakala alkina pun akan ada susunan dan kiraan tertentu dia. Alkana akan ada formula dia, highlight alkana, muka surat 148 ya, silap je ku. Highlight alkana, ya dia ada hidrokarbon tepu, highlight CN, H2N tambah 2. CN, H2N tambah 2. Alkina pula
dia adalah hydrokarbon tidak tepu sebabnya dia punya formula ialah CnH2n saja. Dia tak ada tambah 2. Dia kurang 2 hidrogen. Maksud dia akan ada hidrogen covalent ganda 2. Menjadikan dia kurang 2 hidrogen. Kurang 2 hidrogen. Jadi mungkin kamu pun akan tertanya dah. Sampai ini yang perkara terakhir. Cikgu, apa alkana ini? You bajikan masa saya. Tak ada guna dalam hidup saya. Betul kan? Betul ke tidak? Betul ke tak? Tak betul. Jadi cikgu nak tunjukkan satu benda. Kalau kamu jenis yang suka camping, mesti kamu tak hairan dengan benda yang cikgu nak tunjukkan ni. Sabar ya. Tengok kat depan. Kita panggil portable stove. Dapur bergerak. Portable stove. Kalau anda tengok portable stove ini, kalau anda tengok kan, murid-murid, ya, nampak ke tak pada skrin cikgu ni? Buka skrin sekarang. Ini dia. Dapur bergerak perlu letakkan satu gas kan, satu tong gas. Sedar ke tak apakah yang di dalam tong ataupun tin tersebut? Sedar ke tidak? Itulah sebenarnya gas alkana ataupun alkina yang dimampatkan jadi cair. Oh, cikgu, alkina ini digunakan sebagai bahan api ke? Ya. Dibuat daripada apa? Jawapan dia petroleum. Petroleum mereka ekstrakkan keluar, jadikan gas dalam satu tin ini untuk senang dibawa dan masak di dalam hutan. Nampak ke tak Afiq dan Miza? Nampak ke tak? Nampak. Jadi, rupanya alkina ini benda yang guna sebagai sumber pembakaran. Cikgu, ada lagi ke contoh? Ya. Kalau anda tengok gambar raja yang cikgu nak tunjukkan ini, jijik sikit lah, tetapi ini realiti dia. Kalau anda jenis yang suka tengok online, social media, kamu mesti pernah tengok. Lembu, kalau kentut, kalau kita letak sumber api di belakang, nampak dalam gambar raja kan? Cikgu, betul ke? Kentut lembu boleh nyalakan api. Tidak ya? Dia bukan nyalakan api. Cikgu nak kamu faham, kalau kita letakkan api di depan punggung dia, depan satu api, kalau lembu itu kentut, kemungkinan besar api itu akan mara. Cikgu, apa yang ada dalam kentut lembu itu sampai dia boleh membakarkan nyalaan api itu? Jawapan dia ialah gas metana. Gas metana. Alkana tu. Cikgu, kenapa dalam perut itu boleh ada gas metana? Sebabnya dalam perut lembu ada banyak bakteria. Apabila dia makan sayur ke rumput, bakteria akan cernahkan rumput itu dan membebaskan gas metana. Cikgu, apa itu metana? Metana itu rujuk kepada alkana. Kalau anda tengok pada jadual, inilah dah muka surat 149. Metana. Ingat, alkana kita ada formula CnH2n tambah 2. Alkina CnH2n. Maksud dia metana, kalau N ialah 1, dia akan ada formula C1, 1 tak perlu tulis, H2 darab 1, 2, campur 2, C4. Metana formula dia CH4. Etana pula ada formula C apa? C2, N itu 2. H2 darab 2, 4 campur 2 iaitu 6. Manakala etina, alkina pula ialah C2, 2 darab 2, H4 sahaja, bukan 6, 4. Dan benda ini akan berlanjutan, M itu 1, E itu 2, prop itu 3, boot itu 4, pen ingat senang je. Pentagon 5. Hexagon 6 kan? Pun 6. Senang je ingat. Yang susah ingat ialah prop dan boot saja. Prop 3, boot ialah 4. Jadi cikgu dah cakap untuk gas dapur bergerak itu lebih kepada butana ke butina. Ya, ada 4 karbon dalam molekul tersebut. Jadi ada soalan ke tak murid-murid? Tak ada. Jadi hidrokarbon ini banyak digunakan sebagai pembakaran. Benda ini memang betul. Sebagai asas ataupun benda senang bakar. Jadi itu saja daripada cikgu hari ini. Cikgu berharap anda boleh ikutkan kelas pada masa akan datang ya. Tolong masa awal, lewat pun tak apa.
Cakap dengan kawan semua, saya tahu kamu ada nombor kontak mereka. Dengar ya, dengar. Jangan tutup dulu. Ada dua perkara cikgu nak tamatkan kelas hari ni. Dua perkara. Pertama, bagi tahu mereka isikan kehadiran selagi mereka tonton video yang cikgu dah ajar, tonton sikit pun tak apa. Janji tonton saja. Lepas itu isi kehadiran je. Jangan malu, isi je. Lepas tu yang kedua, cikgu nak sebut, kalau anda tengok pada skrin cikgu dah banyak kali sebut dah. Google Classroom ini ada kerja, ada YouTube yang cikgu nak share dengan anda semua. Anda boleh tonton dan buat. Jadi eksperimen ini, cikgu dah sebut hari tu kan, eksperimen untuk buat amali sains tu, cikgu dah share. Kamu perlu tonton je. Tonton, hantar, cikgu terus bagi markah. Cikgu akan bagi markah ni. Yang penting sekarang, join lah grup ini. Kalau anda tengok pada skrin 14 orang murid dan kebanyakannya ialah 5 kualiti. 5 kualiti, 5 equity rasa 2-3 orang je. Nama kamu 2 orang pun tak ada. Miza dan Afiq pun tak ada. Afiq, tak nak masuk ke Google Classroom ni? Cikgu ada bagi link ke? Bagi link? Ada. Masa kamu isi kehadiran itu kan ada. Kalau tidak, cikgu bagi kamu kod ini nanti tengok balik. Ini kod dia 6RTKUYJ. Okay, kamu masuk Google Classroom, isikan kod ini boleh masuk juga. Link itu cikgu dah bagi dalam kehadiran. Kalau anda tengok ya, cikgu bukakan kehadiran nanti. Apabila anda masuk ke dalam link My Link cikgu kan, kehadiran dia akan berbentuk macam ni. Nampak? Ini kehadiran kamu di sinilah. Nah. Nampak? Afiq nampak? Nampak. Ada di situ lah sekian lama dah. Maksudnya kamu semua tak pernah isi kehadiran. Kehadiran ini penting. Kalau kamu tak isi kehadiran, jadi macam ni lah. Murid-murid, cikgu nak tunjukkan bagi tahu mereka sebab benda ini tengah rakam tau. Minta mereka tonton bahagian akhir je. Apakah pesanan cikgu? Kalau kamu tak isi, macam 5 kualiti ni, tadi ada 10 orang dalam kelas, seorang saja isi. Macam mana cikgu nak isikan kehadiran kamu dalam sistem? Faham ke tak? Kamu perlu isilah kehadiran, isi je, tuliskan nama, kelas, email dan apa yang kamu belajar. Cikgu tak marahkan kamu. Yang penting, isi je. Boleh faham? Boleh faham ke tak? Faham. Kalau kamu tak nak masuk, cikgu pun tak boleh bantu. Sebab pada akhir sesi SPM ini, kamu perlu tahu, kamu akan ada 2 benda. Keputusan SPM je lah, itu paling penting. Kedua, laporan PBD. Laporan pentaksiran bilik darjah. Jangan nanti sangat hairan kenapa kamu dapat TP 1 ke 2 tapi tak diberikan TP 3, 4 ke 5 ke 6. Sebab memang tak ada bukti. Macam mana cikgu nak sokongkan kamu dapat TP 3 ke 4. Okay, tolong bantu cikgu dan bantu diri sendiri. Bagi tahu kawan semua, nanti cikgu akan bagikan link YouTube record hari ini, record Google Meet. Minta mereka kalau malas nak belajar depan tu, tengok akhir 5 minit ini apa pesanan cikgu. Niza, boleh ke tak? Boleh. Sebab nanti cikgu akan buatkan kamu dalam kumpulan tau. Kumpulan secara maya, kumpulan. Sebab nanti sains itu, amali sains itu, okay, saya nak kamu buat dalam bentuk kumpulan. Okay, laporan setiap individu perlu buat, tapi data itu ikut kumpulan. Okay, ikut kumpulan. Jadi minta tolong kalau kamu tak nak belajar online, PDPR kita pun tak tahu sampai bila. Tingkatan 5 pun dengar kata akan masuk pada hujung bulan Julai. Itu pun lepas cucuk suntik vaksin. Jadi tak tahu bila. Okey, kalau mula bulan Julai cucuk kali pertama, kali kedua pun perlu tunggu 3-4 minggu. Jadi maksudnya akhir bulan Julai. Okey, jadi minta tolong terima PDPR cara dia itu. Okey, belajar baik-baik. Itu saja daripada cikgu. Nanti cikgu bagi YouTube dan juga bagi link kehadiran. Itu je daripada saya. Bagi tahu mereka isikan kehadiran. Baik ke tak? Okay. Boleh ya? Okey. Okey. Terima kasih semua. Anda boleh bersurai. Terima kasih banyak. Sama.